Kenapa Sebenarnya aku tak suka Dikir Barat. Dululah masa primary school dulu masa sekolah rendah kat First Toa Payoh Primary School. Jadi dulu ada this Badan Melayu AMP buat outreach to the EM3 punya budak-budak kan. Jadi diorang ada this program Dikir Barat. So macam aku datang Saturday pasal nak main badminton kan. Saya dengar bising. Apa asal ni diorang bising? Masa tu belum tahulah itu art form Dikir Barat kan. Dia macam tengok diorang buat persembahan macam okey lah benda Melayu. Masa dulu aku dekat primary school pun lebih kepada sports lah, badminton, skipping, benda yang budak Melayu tak main sangat. Then masa masuk secondary school dekat Victoria School ada this MLDDS punya internal Dikir Barat competition. Jadi abang saudara tarik masuklah aku punya group nama Ilsa Kana. Macam style lah Ilsa Kana. Kirakan terbalik anak asli. Ini tahun 95. 95. Jadi start dari situlah, start dapat second. Lepas tu macam part tu pun Gema tengah hot kan. So masuk school buat selection. So alhamdulillah lah, itu macam first stint of Dikir Barat competition sebagai awak-awak. Masa sekolah menengah tu ada rebana, ada kompang. Macam secara tak langsung macam minat dan bergendang. Jadi just pick up a little bit from there lah. Dan masa tu 99 punya Gema pergi tengok dekat Kallang Theatre. Dan nampak SP perform lah. Jadi aku masuk SP sebenarnya pasal Dikir Barat lah. Bukan pasal diploma. Diploma pasal main pilih je kan. Tapi tu aku masuk pilih dapat electronics. So most of aku punya SP days is lepak kat MLS Dikir Barat. Masa tu Abang Aziz dengan Sarip Sah jaga. So at that point of time juara was Fadli. Then tukang karat was Didi Sazli. Setengah kumpulan tu budak-budak Puteri Dewa. Lepas tu ada anak seni, ada Kelana. So throughout my 3 years in SP, main Dikir Barat juga. Tapi yang kelakarnya, yang jumpa member lama aku, Irwan Shah dari First Toa Payoh dulu. Dia dalam grup Putermas masa tu. Jadi tahun 2000 aku masuk Putermas pasal dia ajak. Lagipun dekat dengan rumah kan, Amukyo. Jadi start dari situ lah. Sampailah sekarang main Dikir Barat. Tapi kalau korang dengar aku punya cerita, dalam paluan pun macam kelakar juga lah. Nak tahu juga? Nak tahu juga? Main paluan. Silakan. Ya, start off awal-awal lah kan. Tapi dalam SP pun macam curi-curi time. Masa orang tak main rebana, kita ambil rebana. Jadi aku punya first rebana tu SP-nya rebana. Dia masa I was part of the MLS lah. Jadi masa tu tengah kemas-kemas, saya jumpa rebana dekat bawah shelf tu. Rebana tu dah patah 2. Dah koyak, tak ada orang. Ni sanggup kan nak belajar, ambil bawa balik, gam balik. Habis tu dulu bodoh kan, jahit pakai benang. Dah terang-terang akan koyak kan. Tapi kita suit juga. Pasal tak ada baji, kita pergi belakang blok masa groceries diorang hantar pagi, mesti ada pallet kan, ambil kayu tu potong dalam bilik. Jadi itulah aku punya first rebana untuk belajar. Tapi bila kau bawa balik rebana tu, parents kau? Arwah bapak aku bising pasal bilik aku bersirat dengan kayu. Tapi itulah. Dan aku punya first stint dapat main rebana was 2001. Kom dekat Sentosa. So masa tu hantar riwayat. Jadi semua batch-batch baru kan. That time pun Azdi juara, which happens to be my cousin yang aku kenal dalam Dikir Barat dulu, baru tahu dia saudara.
dengan Maman. Maman was the karut. So dari situ lah. Tapi aku punya bermulanya main rebana pun macam first cut wasn't really given to me on the plate lah kan. Macam kita ingat kita dah okey nak main untuk kumpulan. Sekali dia cakap diorang pilih Nizam Pisang. Nizam Pisang was the rebana for Piala Harum Gani. So itu kira kom tu aku betul-betul lah nak main. Sekali tak dapat main, dia punya sedih semacam tau. Dia balik kan, tak boleh jadi ni, aku kena belajar betul-betul, aku nak jadi top dekat Singapore. Macam gitulah dululah darah muda kan. So rasanya semangat tu memang membakar lah sangat tahap Kaban kan. Sampai hari ni pun I think aku make it a point untuk diri aku untuk terus memperbaik diri dalam paluan, fahamkan semua dalam segi bab paluan semua. And rasanya aku perlu berkongsiin mula bab ni. Aku tak nak another Faizal out there, young Faizal out there yang macam deprived of knowledge, nak main tak dapat main tapi tak tahu kenapa dia tak dapat select macam itu lah. Bila mula DK tu, bila kira 95 tu aku just being introduced to DK Barat as an out. Then full time main betul-betul DK Barat is 99 onwards, 2000 onwards. Yes, aku went through the phase of learning with abang-abang seniors dalam Putera Mas. Even aku dengan Putera Mas sampai tahun hujung 2005. Then beginning of 2006 aku dengan Mak Yong Kedik. Pada satu tahap tu I've always been wanting to have knowledge about what I'm playing. Sebab prinsip hidup aku rasanya apa yang aku buat dalam dunia ni perlu ada sebab lah, perlu ada fungsi. Kalau tak, macam masa kita ceburi dalam benda-benda ni jadi sia-sia kan. Jadi okey, apa-apa yang aku belajar sampai 2008 tu atas ilmu yang dikongsi oleh senior-senior abang-abang aku kat Singapura ni. Jadi ini pun takdir lah kan, aku ditemukan dengan member nama Azam ni pada 2008. Jadi mula-mula okey, berbual gitu-gitu je. Lepas tu dah lama sembang-sembang macam kita boleh saling melayan gila kita dalam rebana lah, pergendangan muzik DK Barat ni. Jadi dari tahun 2008 tu Azam bawa aku kenal dengan guru-guru kat Malaysia tu. Dari situ aku punya perspektif terhadap DK Barat berubah. Jadi pemahaman aku seni DK Barat ni, kita macam, yalah, aku grow up dengan kata-kata abang-abang aku juga. Abang-abang DK Barat, aku tak ada abang, jadi abang-abang DK Barat, label dia, stigma dia, DK Barat Kelantan, DK Barat Malaysia, DK Barat Singapura. Yang Singapura ni lebih canggih lah, sophisticated lah, lebih cantik. Macam DK Barat kat Kelantan tu macam kira di label DK Barat asli lah kan. Dulu kan macam dekat Singapura, ini main ala kontem ke ala asli, that labeling. So lepas 2008 tu I tried to cari lagi kenapa rupa DK Barat tu macam itu. Jadi bila kita faham seni tu sendiri, aku rasa sebagai pejuang seni kan, kita perlu faham matlamat seni tu apa. Jadi keperluan seni tu wujud dekat Singapura ni untuk apa? Kalau setakat visual, apa beza dia dengan tarian? Kalau setakat nyanyi, apa beza dia dengan modern singing, macam orang deklamasi sajak and what that. So DK Barat ni sendiri, dia punya art form tu adalah gabungan visual dengan pendengaran. So yang buat
aku nak selidik lagi macam mana kualiti paluan, kualiti nyanyian, dia berbalik kepada satu quote ni yang aku dapat daripada guru-guru aku. Sebenarnya seni Dikir Barat ni boleh dihayati oleh orang buta. Okey, jadi visual tu penting ke? Penting sangat ke dalam Singapura ni, dengan Singapura ni? Jadi untuk cari rasa dalam seni Dikir Barat ni, aku rasa fundamentally kita kena faham dari mana dia wujud dengan objektif, apa yang aku cakap tadi, matlamat seni ni. Kepercayaan aku, kalau seni Dikir Barat ni hilang dia punya fungsi dia, iaitu yang aku percaya ni adalah memberi pesanan-pesanan kepada masyarakat, maka seni Dikir Barat ni akan mati. Jadi untuk yang generasi muda, memang untuk menarik perhatian mereka, menarik minat mereka. Kadang-kadang diorang tengok tu kita main Dikir Barat show, ada members ramai, ada gerak tari cantik-cantik, muzik canggih-canggih. Tapi at the end of the day, kita harus revisit kita punya perjuangan dalam seni Dikir Barat ni. Adakah setakat itu untuk menarik perhatian ataupun memupuk pemahaman yang betul kepada generasi muda? Pada pendapat aku, yang pertama kita kena cerminkan diri adalah kita punya batch. Sebab macam kau dengan aku, kita dah 40s, early 40s. Yang masih ada footprint dalam Dikir Barat, kita. Sebab kita punya muka still nampak lah kan in the landscape of Dikir Barat. Kita kan cerminkan diri, sesuatu benda yang kita nak juangkan, nak laksanakan, perlu pengorbanan. Jadi rasanya kita tidak boleh jadi eksklusif. Kita tak perlu rasa eksklusif. Kita sendiri harus membuat outreach kepada yang muda-muda ni dan membuat perkongsian yang betul. Berbanding kepada tahun 90-an, okay, even Cikgu Hir ada mengatakan, maaflah kalau silap, tapi ini yang aku faham, yang bila mereka mula tu, mereka setakat meniru. Lepas tu mereka inject apa yang mereka rasa betul buat masa tu. Dan kita juga faham aspirasi seni akan berubah mengikut zaman. Jadi generasi yang berbeza mempunyai cita rasa yang berbeza. Kalau kita tidak mempunyai satu landasan yang sama dari dulu sampai sekarang, rasanya seni ini akan berubah dan ia tidak akan jadi autentik. Jadi pada masa tu juga kita tidak boleh menyoal kenapa rasa identiti seni Dikir Barat tu dah tak sama. Sebab kita gagal sebagai penggiat yang telah lalui zaman 90-an hingga sekarang, tidak meletakkan satu landasan yang mana warna-warnanya yang boleh berubah kan, tidak dapat satu fundamentals yang sama. Jadi rasanya kita punya pengorbanan lah yang nombor satu kita kena fikir. Whether or not kita sanggup untuk membuat perkongsian ini. Tak kira lah kita macam Dendang Mutiara mungkin ada pemahaman penyampaian Dikir Barat ni macam gini. Aku dalam Mayang Kedek, kita punya cara nak buat penyampaian macam ini. Tetapi semua ada landasan yang sama. Nyanyian dia kena gini, komponen-komponen lagu mengarut dia macam gini. Tapi inti dia sendiri, macam mana kita nak martabatkan dia. Rasanya salah satu cara untuk memartabatkan seni itu bukan secara visualnya saja, tetapi inti yang disampaikan. Ini sebagaimana yang aku perbualkan dengan saudara Arya Pandi.
dia menggesa kita untuk tulis, untuk bukukan pemahaman kita. Macam tadi pun kita bincang, seni ni memang benda, ada yang perlu persefahaman, ada juga aspek yang subjektif mengikut cita rasa. Jadi tidak menjadi satu masalah jikalau semua aktivis yang menganggap mereka sudah fasih membukukan pemahaman mereka. Jadi mungkin untuk generasi-generasi yang akan datang, ada sesuatu yang benda yang nyata untuk mereka rujuk. Jadi memang encourage lah sesiapa pun, especially kita punya generasi yang lebih well versed dalam IT kan, bukannya susah sangat untuk scribe everything that we know, betul tak? Cuma kita Melayu, kita malas. Itu yang memang masalah Southeast Asia lah kan. Kira kita rata-rata ingat kita punya seni ni boleh wujud selama-lamanya. Tetapi yang untung sebenarnya orang asing, especially those France, those Dutch people. Diorang yang rajin scribe. Kenapa diorang selalu datang dekat negeri kita nak tanya kita pasal seni kita, sedangkan orang-orang kita sendiri tidak indahkan untuk archivekan kita punya seni. Padahal benda ni berharga. Kita tak pergi negara diorang tanya pasal seni diorang. Kenapa diorang datang negara kita tanya pasal seni kita? Dan at the end of the day, diorang yang dapat bayaran, recognition semua, sebab diorang ada this treasure yang sangat-sangat berharga. So yes, let's start scribing. Kita jom lah. Ini pun tak tahulah, ini pun ura-ura juga. Aku rasa nak mula buat thesis sendirilah. Of course, aku bukannya graduate mana pun, tapi pemahaman aku tentang paluan Dikir Barat lah. Sebabnya aku rasa dalam perjalanan Dikir Barat ni, selalu dululah macam kita dengar kena tak kena. Then even macam aku pergi kampung pun kena tak kena kan. Then bila aku jalani this masterclass of music Melayu, masa tu dengan lecturer Tony. Jadi dia ajar pasal yang all this scaling and chords and whatever. Jadi aku nak selaraskan music DK ni boleh gel dengan music modern. Selalu aku pernah lihat tonton satu ada satu program ni lah, ada persembahan Dikir Barat, lepas tu dimasukkan dengan instrumen moden. Dia punya pitching macam lari gitu kan. Jadi apa yang kita nyanyi semua tak selaras dengan nota gong, nota idiofon kita. So this aku punya maklumat, this is DK Singapura. Kita adakan sistem dalam muzik Dikir Barat. Jadi bila orang yang main modern music boleh relate, kenapa kita main macam ini. Dan aku rasa ini akan memberi peningkatan kepada vokal-vokal dalam Dikir Barat, supaya mereka tidak asing bila bridge into commercial, where by right gong dengan canang is actually your baseline, your bass. So that is my perjuangan dalam paluan Dikir lah, nak martabatkan seni ni ke satu tahap yang mana kita dia punya sistem tu kita boleh integrate dengan modern music punya understanding. Perkataan terakhir, insya-Allah lah, selagi aku hidup, rasanya aku akan bersama-sama penggiat-penggiat lain tak kira umur dalam melestarikan seni Dikir Barat ni. Seperti mana yang aku dah cakap tadi, aku tidak asingkan Dikir Barat Malaysia, Dikir Barat Singapura, Dikir Barat Thailand. Rupa dia berbeza, tapi bila kita kaji balik maklumat seni itu, sebenarnya datang asal asas Dikir Barat tu untuk sampai kita dalam jiwa. Jadi kita main seni ni dah
tahap spiritually. Okay, jadi insyaAllah selagi diberi kesihatan, diberi otak yang waras, akan sentiasa ceburilah dalam seni dikir barat ni. Untuk aku mungkin tak sama dengan abang-abang sini aku, dah relax tarik handbrake. Bagi aku tak lah, insyaAllah. Terima kasih. Alangkah indahnya tatkala membuka mata, hela nafas segar, 3 hari bermula. Alangkah nikmatnya dapat sambung semula, babak demi babak perjalanan hidup kita. Setelah musnah, usah ditambah punah, elok selongkar akar puncak serakah, hadapi tabah, usah cepat melata, iman tak goyah kan tercapai.